Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allah. Biasalah ta'asir. Bab halaki hadhihi al-ummah ba'dihim bi ba'd. Ini baca dah rupanya. Apa? Ini bab binasanya umat ini, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah zawaliyal ard, asal makna dia mengumpulkan, menghimpunkan. Tapi di sini maksud dianya mengecilkan, mendekatkan. Sesungguhnya Allah mengecilkan bumi kepadaku, atau mendekatkan bumi kepadaku, sehingga aku nampak masyrik dan maghribnya, mana segala penjuru bumi. Walaupun di sini disebut masyarik dan magharib, bukan makna timur dan barat sahaja, tidak. Tapi maksud dianya ialah seluruh pelusuk bumi. Sesungguhnya umatku, kerajaan umatku akan sampai ma zuwiyali minha, iaitu ke tempat yang ditunjukkan, diperkecilkan kepadaku itu. Dan aku diberikan dua gedung, yang merah dan yang putih. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Tuhanku untuk umatku, supaya dia tidak membinasakannya dengan kemarau yang umum, dan tidak memberi musuh menguasai mereka selain dari kalangan mereka sendiri, sehingga musuh itu dapat menghalalkan baidah mereka, dapat menghalalkan kehormatan mereka. Dia ada beberapa makna tu di situ, dengan makna baidatahum, satu dengan makna kemuliaan mereka, dengan makna kumpulan mereka semua sekali, dengan makna kerajaan mereka, ada boleh berlaku. Dan sesungguhnya Tuhanku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya bila aku memutuskan sesuatu keputusan, maka ia tidak dapat ditolak. Dan sesungguhnya aku berikan kepadamu untuk umatmu, iaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang umum, dan aku tidak akan membiarkan musuh mereka menguasai mereka selain diri mereka sendiri. Jadi asal dia min siwa anfusihim tu, kalau kita nak terjemah letak di belakang boleh. Yastabi'u baydatahum tu sepatutnya duduk selepas aduan itu. Mana dipisahkan oleh min siwa anfusihim. Sepatutnya kalau mengikut asal, tertib asal, kedudukan asalnya, wa alla usallita alaihim aduwan yastabi'u baydatahum. Jadi yastabi'u tu jumlah tu duduk selepas aduan, jadi sifat kepada aduan itu. Aku tidak akan membiarkan musuh menguasai mereka, sehingga musuh itu yastabihu baydatahum, menghalalkan kehormatan mereka,
ataupun memusnahkan mereka selain mereka sesama sendiri. Walaupun pihak musuh itu bersatu menentang mereka dari segala pelusuk bumi. Ataupun baginda bersabda, min baini aqtariha. Tadi man bi aqtariha, maksudnya lebih kurang sama. Sehingga sebahagian mereka, yakni mereka sendiri, orang Islam sendiri, membinasakan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka menawan sebahagian yang lain. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Thauban bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mendekatkan kepadaku bumi ini sehingga aku nampak segala pelusuknya, semua pelusuknya, dan Allah telah mengurniakan kepadaku 2 gedung, merah dan putih. Kemudian perawi menyebutkan sama seperti makna hadis Ayyub daripada Abi Qilabah yang tersebut sebelum ini. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad daripada ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari datang dari kawasan tanah tinggi, sehingga apabila baginda lalu dekat Masjid Bani Muawiyah, baginda masuk dan bersembahyang 2 rakaat di dalam masjid itu. Masuk ke dalam masjid dan bersembahyang 2 rakaat di dalamnya. Kami juga bersembahyang bersama baginda. Baginda berdoa panjang, meminta kepada Tuhan. Thumma sarafa ilaina, kemudian dia berpaling kepada kami lalu bersabda, sesungguhnya aku telah minta kepada Tuhanku 3 perkara, diberinya kepadaku 2, dan 1 daripadanya tidak diberinya kepadaku. Aku minta kepada Tuhan supaya umatku tidak dibinasakannya dengan kemarau, yakni kemarau yang umum, yang merata. Dia mengurniakannya kepadaku. Aku meminta kepadanya agar dia tidak membinasakan umatku dengan tenggelam, lemas, yakni yang menyeluruhlah, umum. Dia memberikannya kepadaku. Dan aku minta kepadanya supaya dia tidak, alla yaj'ala ba'sahum bainahum, supaya dia tidak menimbulkan perbalahan ataupun peperangan di antara sesama mereka. Famana'aniha, dia tidak memberikannya kepada saya. Dengan sanad satu lagi serupa juga hadisnya, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas kata dia datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan sahabat-sahabatnya. Lepas tu lalu dekat satu masjid Bani Muawiyah, sama seperti hadis Ibnu Numair yang tersebut sebelum ini. Babu ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yakun ila qiyamis sa'ah. Ini bab cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku hingga kiamat, hingga berlakunya kiamat. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aba Idris Al-Khawlani, katanya, kata Hudzaifah bin Al-Yaman, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang fitnah yang akan berlaku daripada sekarang hingga ke hari kiamat.
Tidaklah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahsiakan sesuatu daripadanya kepada saya, yang mana dia tidak menceritakannya kepada orang lain. Tidak begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bercerita kepada satu kumpulan, yang mana saya juga ada dalam kumpulan itu, tentang fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda membilang beberapa fitnah, antaranya ialah 3 perkara. La yakadna yadharna syai'an, hampir-hampir tidak meninggalkan sesuatu. Antaranya ialah beberapa fitnah seperti angin di musim panas. Ada antaranya pula yang kecil, ada yang besar. Kata Hudzaifah, orang-orang itu, ya, orang-orang yang berada dalam majlis itu semua sekali sudah tiada selain saya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan kami, tidak baginda tinggalkan suatu apapun ketika berdiri itu, suatu apapun peristiwa ataupun perkara yang akan berlaku hingga ke hari kiamat, semua diceritakannya. Cuma yang hafal itu hafal lah, dan yang lupa, dia lupalah. Sahabat-sahabatku itu juga mengetahuinya. Ada antaranya yang telah saya lupa, bila saya menyaksikannya, bila saya tengok, saya ingat. Bila saya tengok, saya ingat. Sebagaimana seseorang itu ingat rupa seseorang apabila seseorang itu tiada dari pandangannya, hilang dari pandangannya. Kemudian apabila dia melihatnya, dia mengecamnya. Sebagaimana seseorang menceritakan tentang wajah seseorang, rupa seseorang, ketika seseorang itu tak ada di hadapannya. Kemudian bila dia melihatnya, dia akan mengecapnya. Dengan sanadnya Imam Muslim, dengan sanad satu lagi seperti itu juga, cuma dia sebut orang yang lupalah, dan hak selepas itu tidak disebutnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada saya tentang apa yang akan berlaku hingga berlaku kiamat. Tidak ada satu pun daripadanya melainkan telah saya tanya dia. Cuma saya tak tanya dia tentang apakah perkara yang menyebabkan penduduk Madinah keluar dari Madinah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zaid, yaitu Amr bin Akhtab, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh dengan kami, dan baginda naik mimbar lalu berucap sehingga masuk waktu zuhur. Baginda turun lalu bersembahyang, kemudian naik pula ke atas mimbar dan berucap sehingga masuk waktu asar. Kemudian turun lalu bersembahyang asar, kemudian naik pula ke atas mimbar. Beliau berucap lagi sehingga terbenam matahari. Diceritakannya apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Yang paling mengetahui di antara kami ialah orang yang paling ingat, orang yang paling ingat tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan itu.
Itulah beberapa hadis yang kita telah baca tadi. Beberapa hadis yang telah kita baca tadi di bawah dua bab. Bab kecil, bab kecil ni. Sebabnya dalam syarah Imam Nawawi ni semua ni dia masuk di bawah bab besar, iaitu fitan lah, cara tentang fitnah. Jadi bab ni kalau kita perhatikan, hadis-hadis di bawah dia tu nampak sesuai lah dengan bab-bab yang dibuat oleh ulama-ulama kita tu, iaitu bab halaki hadhil ummah ba'dihim bi ba'din, binasa umat ini sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Itu babnya. Lepas tu Imam Muslim mari satu hadis daripada Thauban. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mendekatkan kepadaku bumi ini. Allah telah menampakkan kepadaku bumi ini semua sekali. Itulah maksudnya. Asal makna dia zawal jama'ah dhammah, itu makna dia. Tapi di sini kalau kita nak faham, nak mudah faham, gini, gini. Dunia ni besar, tak nampak kalau nak tengok belakang. Besar dunia ni. Tapi Tuhan tunjuk pada Nabi tu supaya kalau kita learn ni, buat mari betul. Globe. Bulat terang tu, bumi tu, buat mari. Contohlah. Dia tunjuk. Jadi nampak semua bumi ni, Malaysia mana, Arab mana, Eropah mana, Gapa mana, dia nampak. Semua nampak. Nampak belakang lah bumi. Gitulah caranya. Allah SWT mendekatkan orang jauh tu jadi dekat. Jadi nampak depan dia, dia nampak. Supaya kita kata tunjuk, itu tadi tu, contoh bumi tadi tu. Jadi di mana negeri mana dia tahulah, nampak lah. Gitu maksud dia ni. Jadi benda tu lah ni baru orang buat. Mula tak nampak gitu. Lama dah lah buatnya. Dia orang buat nak contoh, nak belajar, nak apa tu, kedudukan bumi je lagu mana dia boleh pusing. Pusing kita boleh tengok lah mana negeri mana. Apa? Allah SWT buat bumi ni gitu kepada Nabi. Jadi Nabi nampak lah belakang. Tengok belakang. Lepas tu dia kata, kerajaan umatku, kerajaan mulk, kerajaan umatku akan sampai kepada hak ditunjukkan kepadaku. Mana hak ditunjukkan kepadaku daripada bumi itu. Misalnya Nabi nampak Malaysia, siapa situ kerajaan umat dia. Nampak Indonesia, nampak kat siapa. Nampak Sepanyol misalnya, siapa. Nampak Turki, nampak mana, gitu. Hak mana dia nampak tu, yang ditunjukkan oleh Tuhan tu, kita katalah kalau kita buat musing, nampak siapa situ. Jadi di sini ulama-ulama berbeza pendapat tentang apa maksudnya. Apa maksud? Ada dua pendapat. Satu golongan mengatakan minha ma zuwiyali minha. Min itu min tab'idiyah. Kepada ngaji dia payah, boleh jejak lah. Kalau tak ngaji payah juga nak ayat. Payah juga. Yang kedua, pendapat yang kedua, iaitu min itu makna min tafsiliyah. Tafsiliyah, yang ini mentafsirkan, memperincikan jumlah yang tersebut sebelumnya. Apa dia? Iaitu al-ard, bumi, ma zawali al-ard,
inna Allah zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha. Masyariqaha wa magharibaha tu semua sekali tunjuk. Jadi gini maksudnya. Kalau kita kata min ini min tab'idiyah, bermakna bumi hak ditunjukkan kepada Rasulullah tu hak mana dia nampak. Sekat tu dia siapa? Kerajaan umat dia siapa? Mana sebahagiannya ada hak dia tidak nampak. Hak tak nampak tu tak akan siapa lah. Mana sebahagian daripadanya. Misalnya kita kata Malaysia. Jadi umat Islam merintah ke tidak? Pernah merintah ke tidak Malaysia? Siapa kela ni pun orang Islam kan? Maknanya Nabi nampak lagi. Terbuktilah zaman kemudian, beberapa abad kemudian selepas dia. Begitu juga dengan Sepanyol misalnya, dia nampak Sepanyol. Apa nak berkata soal kemudiannya hilang kuasa tu soal lain, tapi pernah lah. Ada apa ni hak Nabi nampak juga, tapi benda tu tak siapa lagi, tak tahu lah. Benua mana, benua kita kata Amerika kau, Selatan kau, ada mana-mana negeri hak nampak. Jadi tidak nampak semua. Jadi hak nampak saja situ. Itu maksud kalau kita kata min tab'idiyah. Tetapi setengah-setengah ulama pertikaikan, dia kata min di sini bukan min tab'idiyah, tapi min di sini adalah min tafsiliyah. Dengan arti bumi yang Tuhan tunjukkan tu nampak belaka. Bila nampak belaka, maknanya semua, tak ada negeri di atas muka bumi ini yang tidak akan sampai, tidak akan diperintah oleh Islam. Ikutlah masa mana-mana, mesti ada Islam akan merintah di mana-mana. Itu maksudnya. Itu beza dia. Kalau kita kata tab'idiyah dengan tafsiliyah. Kalau kata tafsiliyah, maknanya semua bumi ni akan sampai Islam. Apa ni merintah dah kau? Banyak lagi tak merintah. Kalau nak ikut pendapat ni lah, banyak lagi hak tak pernah Islam, umat Islam merintah. Banyak lagi dalam dunia. Dan banyak lagi setengah orang yang takut kiamat, takut tak berlaku kan. Pakai tinggal dunia duduk ngati ada juga kan. Tentu tu tak kena tu Berapa banyak lagi dalam hadis ni kalau kita tengok hak tidak berlaku, tak berlaku lagi. Dia royak akan berlaku sebelum kiamat, tak berlaku lagi. Berapa banyak dia kena berlaku semua hak tu baru kiamat. Tak sarusi tak tahu dengan tepat tu, tak tahu kiamat bila. Tapi berdasarkan hak Nabi royak, banyak lagi hak tidak berlaku. Jadi dia kena habis semua dulu. Antaranya ni kalau kita mengambil kira min tab'idiyah, bermaknanya tidak semesti kerajaan ni di dunia ni diperintah oleh orang Islam, oleh umat Islam. Sampai ke kiamat ada hak orang Islam tak siapa, tak merintah. Ada juga gitu. Macam sekarang ni boleh jadi sampai ke kiamat begitu keadaannya. Tidak semua Islam dimerintah. Sebab yang ditunjukkan ini sebahagian min tab'idiyah. Itu makna min tab'idiyah. Tapi kalau kita kata min tafsiliyah tadi, bumi itu semua sekali ditunjuk. Apa tak bolehnya? Kalau kita kata globe tadi, bundaran bumi tadi, pusing. Kenapa belaka? Tak nampak ni. Kalau sepuluh kita ni duduk ni besar, tak nampak habis. Tapi kalau kecil, nampak habis muka bumi itu. Orang merintah di atas muka bumi itulah. Jadi bila begitu, mana semua dunia ini tak tahulah ketika masa bila dia kena sapa pemerintahan Islam. Selagi tak sapa situ tak kiamat. Amerika kalau misalnya kita tak pernah orang Islam itu, dia akan sapa masa ni. Orang Islam bukan pergi, bukan berdakwah, bukan orang Islam ada, orang Islam akan merintah. Orang Islam akan merintah. Lain-lain Rusia ke apa pun, Jepun ke, dia akan ada siapa satu masa orang Islam akan merintah. Kalau mengikut hak tu, hak ni sedap ni.
Tapi tak tahu bila lah. Banyak Nabi SAW raya tidak berlaku lagi. Antaranya, kita tak pernah tengok lagi orang Islam ni kaya berlaku. Bukan negara Islam kaya hasil berpilihan kaya, tak. Memang kaya. Bui apa-apa tak sih. Bui emas pun tak sih. Bui emas tak sih. Pasal apa? Kaya lah. Ada dah kan? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Seluruh dunia. Tak ada lagi. Kalau ada pun setepat tak kira tu. Tak kira. Mana ada? Kalau tak ada, tak lagi. Dan banyaklah hak seumpama ni. Hak sebenarnya kalau kita perhati dalam hadis, gitulah. Orang kadang-kadang dia ambil sekarang pegang hak tu. Kiamat tak tahu berlaku bila-bila. Jadi bila-bila masa boleh berlaku kiamat, dia takut. Dia pegang hak tu. Supaya gambaran dalam hadis sebut orang mati seksa. Dia tak pegang hak tu. Dia tak tengok orang lain. Dia kena tengok orang lain kata, barulah boleh kita buat keputusan. Hak seksa tidak nafi ada hak seksa. Tapi bukan semua lah tu. Kalau tengok semua hadis, bukan semua. Jadi supaya juga ni. Begitulah maksudnya. Dan aku diberikan 2 gedung, merah dan putih. Nabi SAW kecek sini, kalau kita perhatikan dia tu mana mewakili seorang Nabi, ketua. Dan dia cerita tentang umat dia ni. Bukan dia sendiri. Kalau zaman dia sendiri tak ada apa. Dikurniakan kepadaku gedung merah dan putih ni mana? Tak ada. Ia berlaku di zaman Sayyidina Umar baru berlaku. Maknanya Nabi SAW iktiraf, akui. Mana-mana pemerintah yang ikut cara dia tu, Islam tu, pemerintah Islam, dia terima. Dia kira hak dia dah. Dia kira hak dia dah. Dia sebut sebagai hak dia. Padahal tidak dikurniakan kepada dia. Tak ada, tak jatuh zaman dia. Dia tak ada. Maknanya kalau kita perhatikan zaman Sayyidina Umar jatuh, Sayyidina Umar tu nak perjuangkan apa? Dia pergi berjihad ke apa? Nak perjuangkan Islam lah, bawa Islam lah. Kemudian dia dapat kau merah dan putih tu. Merah dan putih tu apa makna? Mana gedung, kekayaan. Ada yang kata secara umum gitu, ada yang mengatakan dinar dan dirham. Aku dikurniakan dinar, tu merah. Dirham tu hak putih, perak. Mana kekayaan dikurniakan kepadaku. Dan hak ni setengah ulama kata hak merah tu lebih banyak digunakan di bawah kekuasaan Kisra, di bawah Empire Parsi. Dan hak putih tu maksudnya dirham. Pada umumnya dalam wilayah dia, Empire Kaisar itu menggunakan duit perak. Jadi maksudnya dua empire ni akan jatuh ke tangan Islam, diberikan kepadaku tu maksudnya tidak dia, umat dia. Di sini dia kecek dimewakili umat semua sekali. Bukan cerita dia sendiri saja. Sebab kalau kita kata dia sendiri, tak tepat. Dan secara tidak langsung memberi makna pemerintahan yang mana jatuh benda ni dapat kepada orang Islam, Nabi akui sebagai hak dia, supaya hak dia, mana direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna pemerintahan Islam, kerajaan Islam. Itu maksudnya. Jadi kita tak boleh nak pertikaian. Tak boleh nak kata ni tak molek, ni tak betul. Jauh sekali lah. Sebab dia kata diberi kepada dia. Diberi kepada dia. Seseolahnya kejayaan itu kejayaan dia sendiri. Dengan sebab itu kerajaan Sayyidina Umar ke sahabat-sahabat itu tak boleh dipertikaikan. Sebab Nabi kata diberikan kepada aku, semua dia ada kejayaan itu dicapai oleh dia dah. Lepas tu aku minta kepada Tuhanku untuk umatku. Minta apa? Supaya Tuhan tidak membinasakannya
dengan kemarau yang meluas, yang umum. Minta jangan kemarau, mati, binasa, pupus. Orang kata pupus lah, kita kata, dengan sebab kemarau yang merata. Ada kemarau, sana kemarau, sini kemarau. Jadi umat ni umat mana? Umat terbagi kepada dua, mengikut pembahagian ulama. Satu ummatul ijabah, yang keduanya ummatul da'wah. Di sini maksudnya ummatul da'wah, bukan ummatul ijabah. Ummatul ijabah maknanya orang Islam, hak menyahut seruan Islam, terima Islam, itu ummatul ijabah. Di sini bukan dengan makna ummatul ijabah, tetapi ummatul da'wah, maknanya umat Nabi. Hak kafir umat dia. Jadi umat dia ni tidak mengerti, semua sekali lenyap. Penduduk bumi ni dengan sebab kemarau, tak ada berlaku lagi tu. Kalau ada kemarau pun sana, sini tidak. Sana pula, sini tidak. Gitu. Itu yang Nabi SAW minta. Kalau kita nak pakai dengan makna ummatul ijabah pun boleh juga. Maksudnya umat Islam ni tidak kata semua sekali sehingga dia pupus dengan sebab ni. Kalau negara Islam ni kemarau, sini tidak. Begitulah. Maksud dia boleh juga. Tapi kena umatku tu boleh dua lah, boleh dua. Cuma hak lebih sesuai di sini, dia berkait dengan ummatul ijabah, umat Islam tu saja. Sebab nak cerita ni, kalau kita perhati lain-lain pun cerita tentang Islam tu, di antara keistimewaan ataupun perkara yang khusus dengan orang Islam, hak tu lebih sesuai. Walaupun dari segi makna umat itu, umatku tu boleh dua, tapi hak lebih sesuai sininya gitulah. Dan minta supaya Allah SWT tidak membiarkan musuh menguasai mereka semua sekali. Jadi sehingga hancur umat Islam, sehingga semua jadi hamba abdi. Tak ada lagu tu. Dalam hadis kemudian dia kata, walaupun seluruh dunia ni pakak nak buat lagu, tak jadi. Maknanya umat dia ni mengisyaratkan kepada ramah umat dia, ramah umat dia. Tidak berlaku begitu. Sehingga asal makna baydah tu, makna dia telur, boleh juga makna telur. Telur ni kalau burung ke ataupun ayam ke, dia jaga, ibu tu jaga, dia duduk atas tu. Itu jaga tu. Ada kawalan lah. Bila orang boleh ambil telur, mana gagal. Boleh ambil telur buat lari. Hak kita dah buat, manusia dah buat ke ayam semua lah. Telur ambil. Jadi dia tu apa kerjaan? Hidup tu untuk orang lain. Hasil tu boleh ke orang lain. Jadi orang anggap halal semua sekali hasil mahsul dia tu, kemuliaan, kehormatan dia tu. Itu asal dia ada kaitan tu lah. Telur tu maksudnya gitulah. Jadi telur ni nak pijak pun boleh, pecah lalu. Benda yang kena kawal, kena jaga, boleh. Jadi baydah di sini dengan makna kerajaan pun ada juga. Kan kerajaan, negara tu orang kawal, orang jaga. Tak boleh nak jerit tak satu kali, nak pergi kuasai tak satu kali. Ni boleh semua, boleh. Supaya orang perak ayat, mudah-mudah yang ambil telur. Nak jerit kau, nak gapo kau ikut, tak boleh buat gitu. Menunjukkan umat Islam ni dia ada kerajaan yang berdaulat, dan ada kekuatan dia. Orang tidak boleh main-main tu, buat sewena-wena terhadap dia. Itu satu makna dia. Yang keduanya, kalau kena pun orang Islam ni nak kata semua sekali kena, sehingga orang boleh jajah dia semua sekali, tak boleh. Sebab itu dalam sejarah pun tak ada jajah sini, merdeka sini tak kena, semua sekali dunia. Dalam satu masa ada ke? Tak ada. Sekurang-kurangnya kita kata tanah Arab tu tidak dijajah. Dan beberapa negara ketika orang lain kena jajah belakang,
Beberapa negara tidak kena jajah. Tidak orang sewenang-wenang ni boleh ambil telur saat ni lah. Sebab tu dia buat contoh telur. Jadi orang boleh ambil hasil mahsul dia. Seperti kita kan, nak pagi, nak petang ambil telur. Kalau gitu boleh kau orang hasil jual telur kita. Maknanya hasil tu hasil negeri kita, boleh kau orang ambil untuk dia. Sebab tu dia buat contoh telur. Lepas tu telur dia kena jaga molek. Kalau tidak pecah, mudah pecah. Masa kena jaga. Jadi kerajaan pun gitu juga, kena jaga. Kalau tidak dia pecah, musnah, rusak. Jadi oleh kerana ada jaga tu, orang tak boleh buat sewenang-wenang terhadap negara Islam. Begitu. Lepas tu Tuhan kata, wahai Muhammad, bila aku putuskan sesuatu, tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak. Maksudnya bila Tuhan takdirkan sesuatu, qadakkan, putuskan sesuatu dengan qadak yang mubram. Itu maksudnya, tak boleh tolak. Hak tu hak tak boleh tolaknya. Qadak ada dua, qadak muallaq dan qadak mubram. Hak muallaq tu boleh lagi, boleh hilang dengan mana Tuhan kat, dia tergantung hakikat. Tuhan tahu dah, kita yang tak tahunya. Benda ni tergantung. Kalau orang ni usaha dengan cara ni kena, dia boleh selamat. Misalnya kalau kita kata sakit lah, sakit tu boleh mati. Tapi kalau dia kena jumpa dengan penawar, dia ubat dia kau gapo kau, pakar dia kau, doktor kau gapo kau, kita kata ikutlah apa-apa sebab dia boleh tak mati lagi. Kalau nak kira keadaan biasa pun mati, dia boleh tak mati. Boleh. Hak tu bergantung kepada usaha misalnya, bergantung kepada doa misalnya, boleh. Ini boleh berubah, Tuhan tahu dah. Dari segi ilmu dia tahu tu tidak bermakna dia paksa. Dah. Sebab kita tahulah, kita tahu kan, kalau pisah ni kalau buat tak tu, kalau luka kena tangan kita tahu dah. Apa-apa yang nak gerak tangan, nak iri tangan tu apa je. Orang beri pisah tu bukan nak suruh buat iri tangan, nak suruh buat belah wadimu misalnya. Jadi kita tahu dah kan, pisah tu boleh buat belah wadimu, boleh buat iri daging, boleh buat macam-macam. Iri tangan pun boleh juga. Boleh juga. Kita tahu kan. Tapi manusia sendiri dengan sifat semula jadinya nak menyelamatkan diri dia, tak sakit, ada akal pula apa yang nak iri tangan. Kecuali budak-budak hak gila, tak tahulah. Kalau hak cerdik, dia tak akan iri tangan dia dengan pisau tu. Jadi dia ikhtiar dia tu ada situ tu. Tuhan tidak paksa. Kalau dia nak iri tangan dia boleh. Mana ada sakok. Kalau kita kata Tuhan halal lah, mesti orang bila nak iri tangan tak jadi, tak lah lain. Ni dah kena. Itu maknanya dia tak ada paksa. Dia tahu bukan bermakna dia paksa. Hak tu pilihan orang. Pilihan tu siapa dia buat? Tuhan juga. Tapi kita tak ada sera pun. Tuhan kawal kita, sekat kita, halal kita, tak ada bahasa. Betul-betul kita bahasa kita. Setara tu benda ikhtiar hak dia bui. Usaha, orang panggil usaha ataupun ikhtiar orang bui itu kita serah betul-betul macam hak kita, tak ada campur tangan dia. Pada hakikatnya sifat tu Tuhan juga buat bui kita. Itulah makna takdir. Takdir dia tentukan kita tu bersifat dengan tu. Tidak serupa malaikat, tak boleh nak pilih. Hak tak molek tak boleh, dia tak reti nak pilih hak tak molek. Dia hanya pilih hak molek saja. Tuhan buat gitu. Tuhan tidak takdirkan kejadian dia tu ada sifat memilih tadi. Tak ada. Tuhan sudah buat dah lagu tu. Maha kaya dia boleh buat lagu tu. Dia nak buat pula dalam manusia. Hak ada pilihan saja. Nak pilih hak buruk boleh, nak pilih hak molek boleh. Tak ada terasa terhalang ke mana-mana. Kalau ada halangan pun kerana kesedaran agama, ada iman, ada peraturan, kita tahu benda ni tak boleh, kita tak buat lah.
gitu. Tapi semua tu masih dalam ikhtiar manusia. Jadi hak maksud sini qada di sini hak tidak boleh ditolak tu qada mubram. Mubram maknanya hak sudah putus dah. Hak lagu ni kok mana-mana tak boleh pergi. Cuma kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, dia suruh kita ikhtiar. Kita tak tahu atas kita ni hak kena sakit ni di sisi Tuhan hanya putus dah ke muktamad lah kita kata. Muktamad tak boleh nak kehid dah. Kita tak tahu. Boleh jadi mubram, boleh jadi muallaq. Hak sakit ada pada kita. Jadi kita kena usaha. Kalau hak sudah Tuhan tertudah orang ni tak sia enggaklah mana-mana jumpa siapa pun tak sia. Dengan sebab tu dia mati. Makin mati. Tak boleh pergi dah. Dia tak akan mati dengan sebab lain. Akan mati dengan sebab tu juga. Kalau kata mati aksiden lah, tak naik kereta sekali rabuk, jaga diri dia akan ada ketika dia naik. Kalau Tuhan sudah tertudah gitu, dia akan bilang tak boleh lagi. Itu maksudnya. Ni ikhtiar lah ke mana pun tak boleh pergi. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu, serupa je. Oleh kerana kita tak tahu, itulah kita kena usaha. Dan aku berikan kepada umatmu, ni contoh qada muallaq. Tak tahu Tuhan putus lagu mana kepada untuk umat Muhammad ni hanya beberapa perkara. Tak tahu. Bila Nabi minta, Tuhan pun beri. Mana sebelum pada tu tak jelas tu. Dia kait dengan minta, dengan sebab minta. Masih boleh lagi. Gimana gitu? Boleh kok ni, boleh kok ni. Bila minta, boleh. Itu maknanya qada muallaq. Contoh dia. Mana dalam hadis ni juga ada qada muallaq, qada mubram. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata, ya ulama ni ambil buat istilah gini-gini, ambil mana? Ada ke Nabi sebut qada mubram lagi tu? Qada muallaq tak ada. Itu istilah ulama buat. Masalahnya ulama ambil mana? Bila kata ulama ni, dia mestilah rujukkan dia Quran dan Sunnah. Ulama sengerti lah. Tak kira lah hak tidak sengerti tu, ikut dia lah tu. Kalau hak sengerti kita boleh cari punca dia. Misalnya, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Itu contoh qada' mubram. Tu dalil qada' mubramnya. Bila aku sudah putuskan sesuatu keputusan, ia tidak boleh ditolak. Mana hak tu tetap. Itulah maksud qada' mubram. Contoh qada' muallaq, sesungguhnya aku berikan kepadamu untuk umatmu, iaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang umum. Tadi Nabi minta kan? Nabi minta ni. Kalau sudah pasti Nabi minta agak dia. Tak pasti lagi lah. Boleh jadi gini, boleh jadi gini. Dan Tuhan terima. Nampak sini, lepas Nabi doa tu, dia royak. Dia royak. Dalam riwayat yang lain lebih jelas. Terima dua, dia kata. Hak sudah ni tak boleh. Mana nampak keadaan tu tergantung. Itulah asas kepada ulama kata qada muallaq. Inilah asas. Lepas pada Nabi minta tu barulah dia royak. Baru dia hak dia nak royak. Berapa banyak lagi hak dia tidak royak. Hak dia tidak royak tu kita kena faham sendirilah. Kita kena faham sendiri. Kira-kiranya kalau mengikut doktor lah, doktor kata mati ni, keadaan lagu ni mati, kecuali kalau dia jumpa ubat yang sesuai dengan dia, doktor kata. Lepas tu usaha tak mati. Tu muallaq lah tu. Kira-kira tu boleh jadi di sisi Allah sebenarnya muallaq dengan ada usaha. Nampak? Tak ada wahyu, tak payah wahyu. Kita fikir sendiri. Benda ni kira-kiranya gitulah. Tapi tidak. Maknanya ada tergantung, ada keadaan tertentu. Dan aku tidak biarkan musuh menguasai mereka sampai menghalalkan baidah mereka. Jadi kerajaan mereka, kemuliaan mereka, jamaah mereka, kumpulan mereka semua sekali. Tidak begitu. Tak boleh. Selain daripada diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri, boleh.
Lepas tu soal orang kafir mari serai dengan sebab orang dalal tu sendiri pakatan orang dalal, itu yalah ni. Tu ke mana-mana pun sendiri-sendiri juga orang Islam juga yang buat kerja jahat tu. Jadi orang kata tali baru Islam. So orang kafir mari serai tu tak apa hak tu, tapi dia puja dia sini sama-sama sendiri. Jadi taklih tu walaupun pakat semua sekali, seluruh dunia ni pakat taklih nak buat, nak peracur Islam semua sekali. Setelah ada dah ni, mana ada, tak pernah berlaku dalam sejarah ni orang Islam jadi tak ada. Kata ada lah. Jangan. Dunia ni walaupun kalau kita belajar sejarah, baca sejarah, tahulah bahasa kau dulu segamega bahasa orang duduk guna ramai. Lepas tu tak ada dalam buku, ada dalam buku. Misalnya bahasa Latin tu sampai maju dia sebab bahasa orang putih kan. Siapa dia reti bahasa Latin? Mana orang duk guna kecek bahasa Latin lah. Tak ada. Siapa gitu boleh pupus. Umat pun begitu juga. Sesuatu bangsa tu jadi hilang daripada sejarah. Tak ada. Boleh berlaku. Orang Islam hilang ke tidak? Semua tak hilang. Hak ni lebih daripada hantu kata ni. Tak Melayu hilang di dunia tu. Hak ni lebih ni pasal hadis. Hak ni hak tu tak tahu sanak mana. Tak tahu sanak mana, tapi kan dia ada kata kan? Mengikut orang tu sebut-sebut lah, dalam buku-buku ada sebut. Tapi kalau hak ni tak akan hapus. Jadi yastabih baydatahum itu sehingga hancur semua sekali, musnah sekali. Tak ada, lenyap, pupus. Orang kata pembasmian umat, pembasmian etnik, macam-macam ada dalam dunia. Hapus semua, hilang, tak ada. Tapi umat Islam adakah akan berlaku? Tak boleh. Walaupun pakat seluruh dunia, Nabi kata dia tak akan hilang. Ini satu berita gembira lah kepada kita. Ini benda yang kita boleh tahu. Kalau tidak, kita tak tahu keadaan kita jadi lagu mana. Boleh tahu dah. Dan kalau kita tengok kau ramai dah orang Islam ni, kau ramai. Nak kata tak ada dah. Bukan setakat wujud umat itu saja dah. Kerajaan pun kalau mengikut kita pakah hak tadi, semua dunia ni akan jadi Islam. Semua dunia. Kalau tidak dalam satu masa pun mesti siapa juga pernah metok di situ Islam. Pernah. Lepas tu riwayat satu lagi seperti tu juga, serupa tadi juga. Kemudian satu lagi riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mari daripada kawasan tinggi. Lepas tu bila kawasan tinggi Madinah lah, bila dia sampai di Masjid Bani Muawiyah, masuk situ dan bersembahyang 2 rakaat. Kami pun sembahyang juga sekali dengan dia. Sembahyang apa dia tak gaya. Tak gaya. Lepas tu dia pun doa panjang lama lah doa. Nabi SAW doa. Lepas tu bila dia sudah tu dia pun kata, aku minta dengan Tuhanku 3 perkara. Mana sebelum pada tu kira-kira boleh jadi benda ni berlaku ni. Ni lah yang kita kata asas dalil kepada qada muallaq tu. Hak ulama-ulama duduk sebut tu. Inilah dalil. Aku minta 3 perkara. Mana dia minta? Sebelum pada tu tak jelas lagu mana. Boleh jadi, boleh berlaku begini. Tapi dah Nabi minta tu habis. Jelas nampak dia beri. Jadi ada benda yang boleh berubah dengan sebab minta doa. Dengan sebab minta doa pun boleh berlaku. Ataupun lain-lain lagi ikhtiar. Kita kata ikhtiar boleh berubah. Sebab banyak kita tengok kan, kita tengok setengah-setengah negeri tu kan, ikhtiar manusia. Ayatnya ikhtiar manusia. Ada keadaan-keadaan tertentu, hujan kau misalnya, asid yang menyebabkan jadi cacar. Muka dia jadi punah, jadi berlubang. Berapa banyak kalau kita pergi setengah-setengah negeri tu, kita boleh tengok orang lagu tu.
ikhtiar manusianya, dia apa dia orang panggil suntikan untuk apa ni, menghalang cacar lah, berjaya. Hak kena gitu tu tak ada berlaku, kawasan tu tak ada. Mana itu usaha, kira-kiranya mengikut hak asal, ketetapan asalnya dia boleh berlaku tu. Kalau terdedah kepada keadaan-keadaan tertentu boleh berlaku begitu. Tapi oleh kerana ada usaha manusia, tak ada berlaku, tak berlaku. Maknanya benda tadi tu dia bersifat qada' mu'allaq, bukan qada' mubram, bukan putus. Kalau putus, buat lagu mana pun jadi semacam ni tak. Kita tak boleh tengok sendiri tak. Mana terhalang, keadaan tu terhalang. Macam-macam lah ikhtiar manusia, penanaman, kuman, cacar, gotu goni, dia panggil pelalian, itu semua termasuk dalam ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia. Manusia fikir, kaji, buat tu bui. Tidak nanti orang Islam tu ikhtiar, usaha tu orang kafir pun boleh. Dan kita tupai dia. Tak ada masalah tu. Apa ni, tapi kalau hak doa ni, ya, orang Islam pun boleh, orang kafir pun boleh doa, boleh. Orang kafir pun Tuhan terima juga, ada ketikanya. Bukan orang kafir Tuhan tak terima, tak. Tuhan terima berlaku. Cuma orang Islam ni lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak sebab-sebab untuk Tuhan terima. Tapi tidak bermakna orang kafir Tuhan tak terima, tak. Kan apa ni, dalam hadis, ittaqu da'watal al-mazlum, atau ittaqi da'watal mazlum, jauhilah atau hindarilah, jagalah diri daripada doa orang kena zalim walaupun kafir. Maknanya doa orang kafir pun boleh juga, ada keadaan-keadaan tertentu Tuhan terima. Tuhan terima. Jadi dia bui kepada aku dua perkara, dan tak bui sekarang. Aku minta kepada Tuhanku supaya dia tidak membinasakan umatku dengan kemarau yang umum. Dia bui. Jelas bui apa. Aku minta dia tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Kita kata ada orang Islam lemah, dia bukan gitu maksudnya. Tenggelam ni sepok-pok Firaun tu, tenggelam ramai-ramai lah tu. Tenggelam, lemah. Dalam laut, tiba-tiba masuk pergi situ, pok-pok dia tu gung, tenggelam lagu tu. Satu. Yang keduanya, tenggelam dengan makna hilang umat ni dengan sebab tenggelam, negeri-negeri dia tu selam. Seperti di mana, di Greece ke mana, bangunan-bangunan dia tu asalnya gini, lepas tu dia jadi air laut tu tinggi, lebih tinggi daripada bumi dia tu, selam. Tu. Jadi rumah-rumah tu kita tengok duduk dalam air. Bangunan-bangunan tinggi tu dalam air. Adakah dia buat dalam air gitu? Tak. Asalnya dia buat molek, cumanya selam. Macam sekarang lah orang duk takut tu setengah-setengah negeri tu akan tenggelam. Sekiranya kalau kita tidak jaga bumi ni gini-gini, macam-macam lah usaha manusia tu. Dia setengah-setengah negeri tu akan lenyap dari muka bumi. Sebab apa? Sebab keadaan kedudukan dia tu, kalau air laut ni naik, pada parah sekian-sekian, jadi boleh tenggelam, selam bumi dia. Adalah yang disebut-sebut beberapa negara misalnya. Jadi ada kaum Islam di negara dia tu akan selam lagu tu, tak sahusi. Tak sahusi. Kalau ada pun sebahagian, bukan semua, sehingga orang Islam ni lenyap kerana tu. Tak ada begitu. Bukan makna umat dia ni tak selam, tak lemah. Ada mati lemah belanda. Tidak mana begitu. Ni bila dia sebut umat tu, mana umum lah, secara umum. Dia tidak sebut orang Islam, umat, secara umum. Nak mati dengan sebab ni, pokok-pokok Firaun tu, molek-molek tak ada gapa-gapa, bila masuk situ pokok Nabi Musa lepas balik sana tu, selam lagu tu, mati lagu tu. Tak ada. Tapi itu pun pokok Firaun tu bukan makna bangsa dia tu tak ada langsung. Bangsa Kipti tu ada lagi, Pakloni pun ada lagi. Tapi
Mana secara besar-besaran, ramai-ramai lah, ramai-ramai lagu tu. Di sini tidak maksud ramai-ramai itu, mana semua sekali. Kira-kiranya adalah umat atau bangsa mana-mana yang hilang tu dengan sebab ditelan bumi ke, dengan sebab selai ke, lemah ke, kita kata memang tak ada. Dia adalah ni, maknanya akan adalah ni. Kalau tak ada lagi, ada dulu pun mana setengah-setengah tempat tu ada, tak apalah, akan datang, akan ada. Berdasarkan hak ni akan ada. Jadi hak orang duduk teori, hak duduk kata bumi ni, negeri ni akan selai ke apa, sebab ada ni, ada hak lagu, boleh jadi hilang tu. Puak-puak dia tu, bangsa dia tu hilang tu. Kalau kita kata satu bangsa tu duduk di satu negeri, dan kalau negeri tu selai berlaku, apa tidak hilang? Apa tidak hilang? Kalau satu keluarga tu rumah dia tu hangus habis, sekali dengan penduduk dalam tu selama semua sekali habis, tak ada. Jadi ni pun gitu. Umat Islam ni, kita kata apa tidak begitu dari segi logiknya, sebab orang Islam ni rata, ada berlaku negeri, bukan dia duduk setepak gitu. Orang Islam ni rata mana-mana dunia, muka bumi ada orang Islam. Dengan sebab tu tidak akan lenyap. Umat Islam ni tak akan lenyap, tapi akan adalah kira-kiranya. Kalau tak ada lagi pun, mana-mana umat yang akan lenyap dengan sebab tergelar, akan ada. Tak tahulah umat mana. Umat Islam tak. Tu lah kita boleh kata umat Islam tak, sebab Tuhan sudah terima tu. Hak Nabi dia minta, Tuhan terima. Jadi orang duk sebutnya antaranya Mauritius, Bangladesh tu orang sebut juga, ahli-ahli sains sebut juga. Hak tu antara yang akan selai. Kalau sekiranya air laut tu naik pada parah sikit-sikit, dia boleh selai. Katakanlah kalau selai Lon ni tu, Bangladesh tu orang Islam. Apa dunia ni tak tahu bila nak berakhir, nak berubah lagu mana tak tahu. Sebab kita kata Sepanyol tu dulu kafir, patut Islam, kafir pun. Katakanlah kalau selai semua, orang dia duduk situ belakang, tak ada lain, negeri dia sebut itu ya. Kalau katakanlah kalau selai, habis ada. Lepas tu duduk lain terpencah-pencah sana sini tu, tu tak kira dia jadi lenyap dalam bangsa tu, umat tu. Orang lain tu dia akan jadi duduk merayau-rayau di mana-mana, bertemu dengan orang tu, nikah dengan bangsa tu, jadilah keturunan dia tempat tu. Gitu akan jadi. Bangsa dia akan lenyap, umat tu akan lenyap. Ni duduk bicara, duduk cerita tentang umat. Apa kita kata dari segi logiknya orang Islam ni tidak akan lenyap. Kalau kata tergelar gitu pun, sebab dia duduk rata. Dan bukan bangsa dia tu bukan satu bangsa saja. Bukan satu bangsa saja. Itu sifat agama dia tu dia luas, rata dunia. Kalau kita tengok misalnya kalau Sikh kan, dia keturunan dia, pokok dia ya, kita lihat orang lain jenis agama yang bersifat bangsa, nasionalis. Agama nasionalis gitu. Bukan agama internasional dah. Agama yang gitu sifatnya. Boleh jadi kalau kata dia terhak, bilangan dia pun terhak, tempat dia pun terhak, boleh jadi dia duduk di satu tempat. Lagu-lagu tu yang boleh kita panggil umat lah, ramai akan ada. Tak tahu bila. Dalam hadis ni dia ayat benda-benda lagu tu lah. Jadi kadang-kadang kita kata, apa yang dia sebut minta jangan mati lemah umat dia, tak faham dulu. Lah ni baru faham bahawa sebuah negara tu boleh selai. Itulah maksud dia. Aku minta supaya Tuhan tidak mencetuskan peperangan di antara sesama mereka, tidak menyebabkan jadi bala sama Islam.
Perai sama-sama Islam, Tuhan tak bui. Itu dia tak bui. Dengan sebab itu kita tengok sama Islam balas perai. Padahal kita kata apa yang nak balahnya, bukan sama agama, sama akidah. Dia akan berlaku. Hikmat Tuhan. Hak ni inilah contoh qada mubram. Tuhan sudah tetap dah, minta pun tak jadi. Tak bui. Kita pun faham. Ini maknanya qada mubram. Adalah tu hikmat Tuhan di sebalik tu. Kita faham, nampak kau tidak, tak kira. Tetapi mesti ada hikmat. Hikmat ada tu, tak apalah. Nak kata orang Islam ni yang satu, damai, tenang, tak. Tidak gitu. Nyadalah kau tukut ni. Sehingga di zaman generasi Islam yang paling baik sekalipun telah berlaku. Perang sama sendiri, mati, bunuh sama sendiri. Hak sebelum pada ni apa nama ni, sebelum pada ni kan Nabi SAW kata dah, itu ikhtiar. Itu ikhtiar, sekadar ikhtiar lah. Kalau berlaku lagu tu jangan terlibat. Ambil pedang tu, apa dipukul atas batu tu biar jadi tupu. Itu ikhtiarnya. Kalau boleh lari-lari, macam-macam cara ikhtiar. Tapi nak kata benda ni secara total semua sekali tak ada, akan ada. Cuma kita boleh menyelamatkan diri kalau kita tahu. Kalau kita tahu, boleh. Ikhtiar tu ada lagi untuk tidak terlibat sama, untuk tidak berdosa, untuk tidak masuk neraka. Dengan sebab itu Nabi wayak dah jalan, jangan terlibat. Kalau tidak, al-qatil wal maqtul finnar. Dia kata dah hak kena bunuh dan hak jom bunuh, kedua-dua masuk neraka. Dia kata dah. Itu panduan agama tu yang menyelamatkan kita. Dia wayak dah ni. Hak nak berlaku tu dia akan berlaku, tak tahu. Tapi kita boleh faham benda ni setara mana. Kita patut terlibat, kau tidak patut terlibat, boleh faham. Untuk keselamatan agama tu, kesejahteraan agama dia royak. Dan seterusnya. Itulah hadis tu serupa je. Hak selagi tu nampak tak ada malam ni, kita kata dulu. Untuk malam ni wallahu a'lam.